Tun Dr. Mahathir Mohamad antara pemimpin paling lama bertahan dalam arena politik dunia. Digelar sebagai bapa pemodenan, namun bagi seterus politiknya, Mahathir dipanggil sebagai Maha Fir'aun, Maha Zalim dan Diktator sepanjang 22 tahun pemerintahannya. Persoalan yang bermain di benak rakyat sudah tentunya kenapa beliau mahu kembali dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Obsesi apakah yang membuatkan beliau mahu bertanding di atas tiket pembangkang? Untuk memahami motivasinya, perlu kita rungkai sejarahnya terlebih dahulu. Pada awal karier politiknya, Dr. Mahathir mula menunjukkan ambisi untuk memegang tampuk Perdana Menteri. Beliau dianggap sebagai Malay Champion dan Ultra Malay kerana kelantangan mengetengahkan isu-isu berkaitan masyarakat Melayu. Susulan tragedi berdarah 13 Mei 1969, Mahathir menggunakan peluangnya untuk tampil di pentas politik dengan menghantar surat layang kepada Tunku Abdul Rahman. Surat itu antara lain mengkritik kepimpinan Tunku dan merosakkan reputasi beliau sebagai bapa kemerdekaan. Kerana perbuatannya itu, pada 26 September 1969, Dr. Mahathir dipecat keahliannya dalam UMNO. Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak dilihat sebagai pemimpin yang bersifat pemaaf apabila mengambil semula Mahathir untuk masuk kembali dalam UMNO dan memegang jawatan sebagai Menteri Pendidikan. Mahathir menggunakan hubungan baiknya dengan Tun Abdul Razak untuk melobi jawatan timbalan Perdana Menteri sekaligus mengetepikan pesaing-pesaingnya yang jauh lebih popular seperti Tun Ghaffar Baba, Tengku Razali dan Ghazali Syafi'i. Dengan kapasitinya sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu, Mahathir mula mengorak langkah untuk menjatuhkan Tun Hussein. Mahathir mendesak Tun Hussein untuk membebaskan Harun Idris yang dipenjarakan kerana isu rasuah. Malah Mahathir mendesak penyokong Harun Idris untuk menekan posisi Tun Hussein sebagai Presiden. Mahathir turut menggunakan proksinya Sulaiman Palestin untuk mencabar jawatan Presiden yang disandang ketika itu oleh Tun Hussein. Sentimen hubungan rapat Sulaiman Palestin dan Mahathir berterusan hingga ke hari ini apabila anak saudara Sulaiman, Khairuddin Hassan, adalah penyokong tegar Mahathir. Khairuddin Hassan, individu yang bertindak menekan posisi Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak ketika ini. Ekoran desakan Mahathir dan Sulaiman Palestin dan ditambah pula dengan masalah kesihatan, Tun Hussein meletak jawatan. Ambisi Mahathir untuk memegang tampuk Perdana Menteri tercapai selepas kejatuhan Tun Hussein. Mahathir kemudiannya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 16 Julai 1981 dan bermulalah pemerintahan Mahathir Mohamad. Untuk menguatkan cengkaman kuasanya, Mahathir campur tangan dalam isu perlembagaan. Pada 1983, dalam isu krisis perlembagaan, Mahathir mengurangkan kuasa veto yang di-Pertuan Agong berkaitan perkara 66 dan 150. In Malaysia, the feeling is quite different than in Britain. In Britain, the Queen or the King would not question the Prime Minister if a bill is presented to her. She would immediately sign the bill. Tidak cukup dengan itu, musuh politiknya dijatuhkan dengan pelbagai cara. Pada 1985, negara digemparkan dengan peristiwa berdarah memali di Baling Kedah yang mengorbankan 4 polis dan 14 orang awam. Tun Musa Hitam ketika itu, timbalan Perdana Menteri, dijadikan kambing hitam dalam peristiwa berdarah memali. Beliau kemudian meletakkan jawatan setahun selepas itu. Murder people. Can you imagine in the excitement of politics? if I may use this here to say, but in a way, in a positive way, the opposition went to town to blame UMNO, but Musa was behind it. Pada 1987, Mahathir melancarkan Ops Lalang yang membawa kepada penahanan 106 orang di bawah ISA. Mahathir mendakwa mereka mengancam suasana politik ketika itu. Namun cabaran utama Mahathir muncul apabila dalam pemilihan parti UMNO pada 1987. Jawatan beliau telah dicabar oleh Tengku Razali Hamzah yang menyaksikan Mahathir menang tipis dengan 43 undi
hingga UMNO terbelah dua. Tengku Razali bertindak membawa keputusan itu ke mahkamah untuk memohon sebagai keputusan tidak sah. Susulan peristiwa itu untuk mengekalkan kuasa, Mahathir campur tangan dalam krisis kehakiman 1988. Krisis ini berakhir dengan penyingkiran Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Saleh Abbas dari jawatannya. Satu persatu isu dan konflik menghimpitnya. Untuk kekal berkuasa, Mahathir menggunakan formula 3M, money, machinery dan media. Di bawah komponen money atau wang, Mahathir dilihat cuba menutup isu monopoli pengagihan kontrak kerajaan. Pada era pemerintahannya, Mahathir melahirkan banyak jutawan yang terdiri daripada kroni kapitalis dan proksi melalui polisi penswastaan jabatan dan agensi kerajaan. Mahathir bertindak demikian bagi memastikan dana dapat dikawal untuk mengukuhkan tampuk pemerintahannya. Kroni dan proksinya kemudian bertindak sebagai pemegang amanah atau trustee kepada anak-anaknya yang mengaut kekayaan mencecah berbilion ringgit dan muncul sebagai salah seorang terkaya di Malaysia. Semua senarai orang terkaya di Malaysia ini semua anak dia. Mirzan cukup kaya, kapal dia punya, lori dia punya, rumah-rumah banglo, rumah agam besar di Kanada, semua Mirzan punya. Harta anak-anak dia puluh-puluh bilion. Tengok kontrak Petronas. Siapa dapat banyak? Kencana Petroleum. Mozani Tun Mahathir. Pada era pemerintahannya juga, Mahathir dilihat mengawal machinery atau jentera parti politik. Susulan krisis UMNO yang terbelah dua 1987, Mahathir memperkenalkan undi bonus dan sistem kota yang tidak masuk akal kepada sesiapa yang ingin mencabar jawatan presiden dan timbalan. Untuk mengukuhkan kuasanya, Mahathir bertindak meminda Perlembagaan Malaysia pada 1993. Ini bertujuan menghapuskan imuniti undang-undang yang melibatkan kekebalan Raja-Raja Melayu. Di bawah pendekatan formula 3M, M yang terakhir sekali dikawal Mahathir untuk kekal berkuasa ialah media. Sepanjang pemerintahannya, tiada kebebasan bersuara dirasai oleh rakyat. Beliau dikecam hebat kerana menggunakan ISA untuk menentang musuh politiknya. Beberapa akta diperkenalkan untuk mengawal kebebasan akhbar dan penyebaran maklumat pada pertengahan 1980-an. Formula 3M, formula kebal Mahathir untuk melindungi kroni, anak-anak dan menutup rahsia pemerintahannya. Apabila usianya meningkat, Mahathir memerlukan seorang pengganti untuk menjadi bonekanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pilihan Mahathir dan dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada 1993. Tetapi Anwar bertindak sebaliknya. Beliau mahu membongkar rahsia-rahsia sulit Mahathir. Namun beliau disingkirkan terlebih dahulu oleh Mahathir dengan tuduhan liwat dan pecah amanah pada 1998. Pemecatan dan hukuman penjara terhadap Anwar menjadi pencetus gerakan reformasi yang pertama dalam sejarah Malaysia bermula. Mahathir kemudian melantik Tun Abdullah sebagai timbalannya kerana Tun Abdullah dilihat boleh dikawal. Mahathir terdesak untuk mencari seorang pengganti yang dapat melindungi kroni dan anaknya dan juga memastikan kesalahan-kesalahan lampau beliau tidak terbongkar. Apabila semuanya telah diatur, Mahathir meletak jawatan pada 2003. Namun sebaik Tun Abdullah diumum sebagai Perdana Menteri, Mahathir terlebih dahulu menamakan Datuk Seri Najib sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ini supaya Datuk Seri Najib akan terhutang budi kepada beliau. Namun Tun Abdullah tidak tunduk pada arahannya. Beliau membuat keputusannya sendiri dengan melaksanakan polisi di bawah pimpinan beliau. Ditambah dengan anaknya Mukhris tewas dalam perebutan jawatan Ketua Pemuda UMNO pada 2009 kepada menantu Tun Abdullah, Khairi Jamaluddin. Ini menyebabkan Mahathir menyerang Tun Abdullah secara terbuka dan peribadi sehinggalah Mahathir bertindak keluar parti. Sebenarnya ahli-ahli UMNO buat kali pertama begitu meluat dan benci
kepada kepimpinan sehingga mereka membuat keputusan akan undi parti lawan. Susulan keputusan PRU ke-12, Mahathir mendesak Tun Abdullah supaya berundur. Setelah pengunduran Tun Abdullah, Datuk Seri Najib mengangkat sumpah pada 2009 sebagai Perdana Menteri ke-6 dan Mahathir kembali menyertai UMNO dengan harapan Datuk Seri Najib terhutang budi kepadanya. Malangnya seperti Tun Abdullah, Datuk Seri Najib juga tidak bersetuju dengan dasar Mahathir. Datuk Seri Najib melaksanakan polisi dan dasar yang lebih mengutamakan rakyat. Projek Mega Mahathir seperti Jabatan Bengkok, isu Proton dan perjanjian berat sebelah, konsesi-konsesi yang menguntungkan kroni di zaman Mahathir turut dirunding semula oleh kerajaan di bawah Datuk Seri Najib. Selain itu, beberapa kesalahan lampau Mahathir turut terbongkar, termasuklah isu kerugian 31.5 bilion dalam skandal Forex, skandal terbesar perbankan dunia. Kemarahan Mahathir memuncak apabila anaknya Mukhris didakwa tidak mendapat sokongan Datuk Seri Najib dan tewas dalam perebutan naib Presiden UMNO pada 2013. Kepentingan kroni dihalang, kesalahan lampaunya sedikit demi sedikit terbongkar dan karier politik anaknya tidak disokong. Justru di mata Mahathir, Datuk Seri Najib perlu dijatuhkan. Mahathir menggunakan Tan Sri Muhyiddin sebagai timbalan Perdana Menteri untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib sebagaimana dikenakan terhadap Perdana Menteri terdahulunya dengan menjanjikan jawatan Perdana Menteri kepada Muhyiddin. Isu 1NDB yang telah lama dibangkitkan diulang semula untuk menjadi senjata Mahathir demi menghilangkan sokongan UMNO terhadap Datuk Seri Najib, tetapi tidak menjadi. Kewujudan konspirasi menjatuhkan Perdana Menteri sejak 2014 ini juga telah diakui oleh anak Mahathir sendiri, Mukhris. Oleh kerana ahli UMNO tidak termakan permainan beliau, Mahathir semakin terdesak. Mahathir bukan saja bertindak keluar parti, beliau sanggup berganding bahu dengan musuh-musuh lamanya. Prinsip diketepikan, musuh yang dahulunya dihina, dikutuk dan dipijak kini diangkat menjadi rakan. Semuanya untuk kuasa. Kuasa untuk melindungi legasi politik keluarga, untuk kepentingan ekonomi terus dipegang anak dan kroni-kroninya dan untuk menutup segala kesalahan lampaunya supaya tidak terus dibongkar. Kuasa politik yang dicari Mahathir bukan untuk rakyat dan negara, tetapi kuasa untuk kepentingan peribadi. Inilah obsesi kuasa Mahathir. Matlamatnya menghalalkan cara.